Assalamualaikum gang, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Webro. Macam biasa, hari ini kita ada kolaborasi dengan Adam daripada ID Studio. Apa khabar Adam? Yo, baik, Alhamdulillah, baik. Semangat nak cerita ni. Semangat. Guys, chapter One Piece for the first time since the long break lah. Okay, dan ni adalah, kalau korang tak perasan, ni chapter pertama lah untuk Final Saga kan. Aku rasa hari ni baru macam viral kat Twitter. Ada recent Oda interview, dia nak tamatkan dalam masa 3 tahun geng. 3 tahun. Ui, 3 tahun tak lama. 3 tahun tak lama. So bila dengar tu macam dia ada rasa something sikit lah. Oh, no, janganlah 3 tahun kan. Aku predict 5 tahun. Yelah, 5 tahun lah. Kalau saya pun 5 tahun juga. 3 tahun like, wish. Tapi ni memang baru paling recent. Kalau tengok dekat Library Ohara yang Arthur tu, Twitter dia ada mention lah. Oda memang sebut dah, he want to finish the last chapter in 3 years. Dulu kata Wano berapa tahun kan? Tengok berapa tahun. Wano lebih lama. Tapi Arthur tu dia buat analisis juga Dam. Oda punya jawapan-jawapan tu. And sebenarnya walaupun ramai orang publicly kita tahu yang Oda menipu, tapi sebenarnya dari jawapan Oda tu dia tak adalah jauh sangat. Macam since dulu pun area 2024 2025 tu dia dari dulu lagi ke arah area tu lah. So tak tahu macam mana kan. Aku just tapi jangan kalau betul 3 tahun memang weh. So disebabkan One Piece nak habis dalam 3 tahun, chapter ni kita dapat satu tease daripada Oda punya macam mana, how he want to do this thing lah. Like first chapter of Final Saga tiba-tiba dah boom, dah meletup, dah macam bukan setakat yang kat ujung tu je, yang tengah-tengah tu pun tengah ujung guys. Korang pun dapat tengok reaction kita orang. Tak expect guys. No one expect it. Betul. No one expect. Dengan saya bangun 5 pagi rekod benda reaction tu kan. Memang tak sangka lah. Tak sangka. Oda pergi ke arah itu kan. Tak sangka. Betul. So, sebab saya macam kita predict just yang awal-awal tu, betul lah yang kita predict tu awal-awal tu. Awal dan okeylah. Lepas tu kita ingat akan ada macam reaction, wanted boleh tak. Dia terus bagi kita satu gedebuk. Ya. Dan mungkin kita predict kalau dalam Wano yang awal-awal tu, kalau luar Wano yang akhir-akhir tu, Oda bagi dulu. Awal dalam Wano, luar Wano. Yang tengah Oda ada siapa tu? Itu tak ada predict langsung tu. Yes, so kita bagi tahu lah kat sini. Ada 3 main things yang berlaku dalam chapter ni. First, Rokugyu versus Red Scabbards dan Yamato. Second, Shanks datang Wano. Shanks datang Wano. Dan ketiga, semua pasal Flame Emperor, Sabo dan juga Revolution Army. Okay, so dekat channel ni aku akan borak pasal Rokugyu dan juga Sabo punya situation. Shanks, segala-galanya pasal Shanks boleh check dekat ID Studio. Okay, kita mula dengan part pertama, Rokugyu Dam. Rokugyu sebelum ni memang kita dah predict dia tak berjumpa dengan Luffy dulu. Betul? Ya, betul. And kita nampak lah Oda temukan dia dengan Red Scabbard first. Sejujurnya Rokugyu versus Red Scabbards, aku rasa semua orang boleh tahu kot yang Rokugyu akan menang. Tapi kita ada kehadiran Yamato dekat sini kan. In which sebelum kita pergi part Yamato tu, dia punya nama dah di-reveal dah. Nama Devil Fruit dia. Nama Devil Fruit, yes. Waktu first time saya buat reaction, saya tak perasan tau benda tu. Sebab yelah, faham lah kan, bangun pukul 5 pagi mamai-mamai kan. So memang tak perasan langsung ada tulis Forest Fruit tu kan. Macam bila baca kali kedua lepas dah buat reaction tu kan, sambil tunggu exported video kan, aduh, aku tak cakap dalam video ni, mesti ada orang komen kat bawah ni. Tapi saya tak tengok komen lagi. So saya tak pastilah ada orang cakap ke tak. But yes, macam ni abang cakap, ada nama Devil Fruit, Rokugyu dan juga type dia. So type dia Logia. Macam mana yang abang predict?
Kan? Sebab aku ada cakap, come on lah, Logia kasih ramai sikit, Mythical Zone dah banyak dah ni kan. So agak logik sebab walaupun Logia apa dia punya power ni, ada orang kata bukan elemental tapi it's still nature wise kan. So agak logik untuk dia jadi Logia. Dia kan bang, sebenarnya kita tengok saja Boboiboy pun ada kuasa daun. Elemental dia kan. Contoh paling senang kan. So Rokugyu ni jadi Logia, so ini make sense lah. Make sense. Power Rokugyu ni yang panel besar, nampak yang dia flex muscle tu kan. Kan nampak yang ada 2 tumbukan. Itu aku cantik tau. Yang tu memang aku suka. Memang, nampak overwhelming, nampak intimidating. Tapi bila part muka dia jadi kat pokok ni, jadi macam Kimbang ni kan? Ingat Kimbang? Yang kat Monkey Island tu. Macam tu lah. Ya, faham. Tahu. Aduh. Yang awal-awal tu dah style lah. Tapi yang abang cakap tu betul. Yang lukisan yang tangan pokok tu memang gempak. Itu memang gempak. Itu gempak. Kita rasa lah. Tapi bila Pak Kimbang ni, apa ni? Okay. And then Yamato tiba-tiba datang sambil memukul. Dia tak namakan pukulan dia, tapi kita boleh nampak ada kilat hitam. So is Advanced Conquerors lah. Advanced Conquerors. And Rokugyu kata sakit. Sakit. Macam mana? Macam mana peminat-peminat Emerald? Sebab kalau korang tak, mungkin dalam komuniti kita tak ada sangat, tapi kat komuniti orang putih, diorang ada yang team Emerald dengan team Yonko tau. So macam chapter lepas kan team Emerald macam wah Emerald kuat bro, tapi chapter kali ni macam team Yonko pula. Sebab faham. kita nampak macam Rokugyu di downplay kan sikit dekat chapter ni. Aku always think that Yonko is stronger than Emerald, and chapter ni macam confirm kan sikit lah. Sebab aku rasa tak pernah lagi kot time Yamato lawan Kaido tu, Kaido kata is hurt ke ada? Aku tak ingat. Rasanya tak macam ada. Tak ada. Macam tak ada. Tapi sakit je, tak adalah teruk sangat pun kan. Sakit lah, sakit sikit lah. Tapi sakit lah kan. And then Rokugyu kata there's some haki you got there. Tapi apa yang interesting Dam, orang banyak mention Yamato perkenalkan diri dia sebagai Yamato, bukan Oden. Apa tu Dam? Sebab dia akan menyertai Straw Hat Pirate dan dunia akan kenal dia. Betul, aku dah tahu lah jawapan kau. Tak adalah, mungkin sebabkan Wano is dah habis. Kita pasal Oden ni kan dah habis lah. So sekarang ni dia perkenalkan diri dia sebagai Yamato lah. Dan kalau cakap Oden, si Rokugyu ni mungkin tak tahu, walaupun kita tahu Oden terkenal kat dunia luar, tapi mungkin Rokugyu ni adalah new generation marine yang tak tahu pasal Oden. So kalau macam tadi tiba-tiba dia cakap I am Kosuki Oden kan? So and then Rokugyu macam terkejut sikit bila dengan Kaido dia terkejut kan? Dia terkejut. Kaidos. Yes. And then tiba-tiba Momo datang daripada jauh sambil membuat Orobisu, which is at least he try lah. Dia try lah, tapi hembusan api menjadi hembusan asap lah kan. And then kita nampak lah Rokugyu overwhelmed gila Momo ni, which is logic lah, Momo je pun. So aku tak ambil ni sebagai feat yang kuat lah daripada Rokugyu kan, walaupun Momo kena Momo is fucking Momo bro. Momo is Momo lah kan. Momo is Momo. Then Momo ada bagi tahu Yamato stay out of this. Jangan kacau kan. Mungkin dia dah tak nak plan something. Ataupun mungkin dia dah tak nak. Sebab dah banyak sangat dia harapkan pertolongan orang luar kan. Dia nak settlekan Rokugyu ni lah, macam tu. Mungkin, tapi aku tak rasa boleh tanpa Yamato tak boleh. Dan faham. Aku rasa dengan Yamato pun tak boleh. At least lah kalau kita nak kata Emerald ni kuat kan. Red Scabbard campur. Sebab come on, Red Scabbard tak boleh kalahkan Kaido. 9 orang Red Scabbard tak boleh kalahkan Kaido. Ini berapa orang baru kan? Ini Kinemon pun tak ada kan? Tak ada. Di-lead oleh apa nama tu, nama dia Denjiro. Ini tu 6 orang termasuk Shinobu. Shinobu buat apa siut? Itu pun saya pelik tau, kenapa Shinobu? Yes. So aku tak rasa the whole team ni cukup untuk melawan
Rokugyu. So prediction aku kat sini mungkin ada karakter lain yang akan join lah. Straw Hat ke, Zoro ke, Law ke. Zoro, Law mungkin boleh jadi. Tapi interesting kat sini abang kan. Satu interesting detail kat sini kan, bila Rokugyu datang berhadapan dengan diorang, si Raizo dia dah tahu tau itu Marine. Dia macam that's Marine. Itu apa musuh Luffy Dono daripada luar. So bila saya baca tu saya macam wow. Korang dah tahu lah. So mungkin saya tahu lah dia rasa kod dia baju dia. Apa dia? Dia punya pakaian dia. Kan ya. Dia pakai kod. Okay. And Raizo pun pernah keluar Wano kan. Ingat Raizo pernah keluar Wano. Ya. So, itu macam gempak lah dia bila diorang dapat tahu yang itu terus enemy kan. Macam kan sebab diorang kan dunia tertutup. So mungkin macam awal-awal dulu mungkin kalau Rokugyu datang dia ingat macam orang luar ke apa, ingat gang ke apa kan. Tapi ni dah tahu terus Marine. So settle lah. Okay, dan ada satu lagi detail. Satu lagi. Ke abang nak masuk detail yang ni? Tak. Pasal Celestial Dragon tu. Yang dia macam perangai dia tu lah. Ya. Kita tak borak lagi pasal perangai dia. Perangai dia memang Akainu. Very Akainu. Akainu 2.0. Prejudice breeds stability. For sure lah dia tidak menjadi Emerald favourite sesiapa. For sure lah. Ya. Fujitora masih lagi di rank atas lah. Fujitora. At least kalau orang yang suka keganasan pun, Akainu is better than this guy lah. Lagi-lagi dengan apa yang Akainu cakap dekat ending tu kan. So habis pasal Rokugyu. Memang okey lah, puas hati lah kan. Puas hati. Mungkin kalau Oda nak gila lepas ni terus jumpa Luffy ke next chapter, kita tak tahu. But we'll see. Dan di tengah-tengah ni kita skip dulu. Kita skip dulu. Okay. Dahsyat lah Oda letak benda ni tengah-tengah kan. Selalunya Oda letak benda ni last kan. Tapi last pun dahsyat juga. Kita terus berpindah kepada Navy HQ. Diorang cerita pasal Marineford kan? Ya. Marineford Right? Marineford yang baru kan? Marineford yang McDonald tu kan? Kan? Diorang cerita pasal Sabo lah, Flame Emperor Sabo dan juga Revolutionary Army, yang mana telah dikonfirmkan. Ini pun teori yang popular juga, yang Nefertari Cobra telah terbunuh, kena bunuh. Dan ni pun ramai juga teori ni yang Sabo yang dituduh membunuh King Cobra. So dan dalam info yang sama, Vivi hilang. Vivi hilang. Ya. So tapi part yang paling aku suka dalam Nidam, apa? Flame Emperor? Apa? Flame Emperor ke? Yang ending tu? This one, yes. Revolutionary Army menentang Fujitora dan Rokugyu. Menang lah, kira menang lah sebenarnya. Menang. Dia tak adalah dia tak adalah menang, tapi in the end dia orang berjaya selesaikan misi lah. So sebagai seorang yang peminat Sabo, dan aku always letak Sabo ni Yonko Commander, first commander atas daripada yang lain. Betul. Kecuali Ben Batman lah kot. He prove his worth lah kan. Kalau dia dan juga beberapa 3 orang lain berjaya kalahkan 2 Emerald, ataupun berjaya menahan 2 Emerald guys. 2 Emerald. Lepas tu berjaya bebaskan Kuma pula tu. Yes. Bebaskan dia. So ini teori apa yang terjadi dalam chapter ni, dia macam kita boleh tolak tepi lah. Yang sebelum ni kan orang ada bincang kan, Sabo dah kena tangkap, so lepas ni Luffy nak kena pergi ni sini balik. So no, tapi tak lah, benda tu dah tak jadi dah lah. Revolutionary Army Commander semua escape. Kuma pun escape. Ikut orang sekali lah. Pegawai ni ada macam backup Emerald kan, kata dia orang tak boleh lawan gila-gila sangat kat tempat ni kan. Lepas tu Akainu terus jawab, kau jangan bagi alasan lah. Akainu memang kecewa dalam chapter kali ni. And King Cobra kena bunuh, Vivi missing. Prediction aku Revolutionary Army yang bawa Vivi, Sabo yang bawa Vivi. Sama. Teori ni sebenarnya dah lama dah saya borak. Saya tak ingat saya borak kat dulu lagi, lama dah. Korang boleh check Faiz di studio kot. Saya pernah buat video pasal ni. Saya cakap benda yang exactly yang jadi kat dalam chapter ni, korang boleh cari lah. Tak ingat lah kat mana. Saya tak pasti. Saya buat kat channel lama saya yang dah kena take down ke, ataupun Faiz di studio.
antara dua tu. Tapi saya ada cakap yang Sabo bawa Vivi lari. Saya pernah cakap. Dan saya cakap yang mungkin King Cobra apa kena assassin semua ni kan. Benda ni. Tapi plot twistnya sebenarnya Cobra tak ada apa pun, Sabo berjaya bawa lari geng-geng Alabasta ni. Ya, dia ada 2 point lah. Sama dia yang point pertama saya cakap tadi tu lah, dia bawa lari semua geng Alabasta ni, ataupun memang betul Raja Cobra telah pun dibunuh. Tapi bila Sabo and the gang ni tahu pasal benda tu, dia terus ambil Vivi dan dia bawa Vivi lari. Dan yang bunuh diorang tu of course lah Gorosei lah. Sebab kita tahu, kalau masih ingat kat Reverie bang, Gorosei ada cakap yang Nefertari Cobra nak jumpa diorang. Dan lepas tu diorang tanya Im Sama siapa sasaran seterusnya. Sebelum tu dekat dalam garden, Im Sama pegang gambar siapa? Gambar Vivi. Damn. Great cleansing kan. Okay. So we'll see. Ini macam sambung balik daripada chapter 920 something. Kalau anime 957. Anime. Bukan. Episode dia. Apa? Bukan 957. 957 tu Act 2 habis. Ini Act 1 habis. 92 something. Tak. Oh, tak. Anime bukan manga. Yes, anime. Anime. 957 tu Evolution of Shichibukai. Kan? Bukan Evolution Shichibukai tu chapter yang sama. Yang chapter yang sama yang diorang nangis Sabo, ada something happen to Sabo tu, lepas tu Shichibukai pun abolish. Bukan sama. Sekejap, kita confirmkan 57 episod bukan anime. Bukan manga. Kalau manga tak silap saya sekali. Saya 957 dia sekali. Mula-mula episod dia start dengan Garp bagi tahu dekat geng-geng orang-orang ikan tu, Raja Neptune semua tu, diorang cakap yang ada something berlaku kat Alabasta. Lepas tu diorang terus bawa tengok reaction Sabo and the gang ni, ada something happen to them, which is diorang semua nangis terkejut semua kan. Lepas tu baru Shichibukai. Betul. Lepas tu ending dia bagi kata dia nak larikan diri. Tengok-tengok dia jadi Yonko. Tak tahu nak jadi Yonko. Kenapa ada bagi dalam perbualan kali ni tak? Tak, sebab episod yang sama. Okay. So Vivi, King Cobra, Alabasta pun ada kaitan dengan Pluton kan. It's very connected lah. Connected. And then kita ada attempted pembunuhan San Carlos. Yang tu kan, yang baik tu kan. Carlos yang jahat kan. Yang baik Mosgard. Yang ini yang apa, yang dekat chapter ni yang baik, yang ada gambar dia satu tu kan. Ada gambar. Yang tu yang baik. Yang Mosgard. Okay, so kita dapat tahulah yang sekarang ni Sabo dia macam mana, dia dah menjadi satu lambang idola. Satu idola rebellion. Kalau dekat chapter lepas gambar tu kecil je, chapter kali ni dah besarkan lah poster Sabo tu. Sabo sampai dia orang panggil dia God Flame apalah. Emperor kan, God. Worshipping him like God. Kita ada Sun God Mika. Dia mencabar Celestial Dragon kan. So sambil tu Kizaru tambah api lagi. Adik dia pula dah jadi Emperor kan. And then kiranya ialah Sabo is not official Emperor, tapi dia dipanggil Emperor kan sekarang. Dah nak buat macam tu lah, macam secara tulisan ni macam tu kan. Faham. Sampai dia kata Sabo lebih legend daripada Dragon himself. But guys, chapter ni aku disebabkan Sabo dan Evolutionary berjaya kalahkan Fujitora dan juga Green Bull, tak ada kalahkan, macam menang lah sikit. Aku lebih yakin lah pasal Dragon bila baca ni. Come on lah, Dragon tu yang ajar dia orang. Takkanlah Dragon lah. Aku sebab dulu aku pernah buat video pasal Dragon, most probably lagi kuat daripada Yonko, but kita tak dengar apa-apa pun pasal Dragon kan. Tapi chapter ni macam kuatkan sikit Team Dragon. Kita tengoklah apa jadi. Tapi as of now Dragon memang tak ada fit langsung. Dan di beberapa chapter ni satu lagi kan, saja nak tambah kan, kenapa tiba-tiba Ora lah pula, Allah kenapa Oda
tiba-tiba dia mention Wira dekat Road to Love Tale. Wira tu out of nowhere. Lepas tu tiba-tiba chapter first ni dia bagi benda ni. Tak ke Sabo and the Gang sajalah kan teori kan. Sabo and the Gang lari duduk kat Wira. Boleh jadi kan? Boleh jadi sebab dia orang itu dah jadi macam tempat dia orang punya pulau. So macam sebab saya terfikir macam sebab benda kebetulan kan, benda semua tiba-tiba semua kan. But tak tahulah kan betul ke tak kan, kita kena tengok lah sama-sama nanti. So memang tak sabarlah tunggu reaction Luffy and the Gang ni lah. Saya nak tengok reaction Luffy and the Gang bila dapat tahu Sabo, you know, fake news ni lah. Sabo buat something dekat Raja Cobra ni kan. Kita tahu Raja Cobra dia orang punya gang juga. And bila Luffy lah, kenal pun kan. Luffy dapat tahu abang dia sendiri buat benda macam tu dekat tu. Adakah dia akan percaya? Of course dia tak akan percaya kan. Tak percaya lah. So yes. Tu je lah. Yang penting Luffy tak pergi balik ke Sabo. Itu yang penting. Itu yang tak patah balik lah. Dan menolak teori-teori tu, dan menolak. So akhir sekali kita dapat Akainu dia macam tengah bermonolog seorang-seorang. Hey, time aku jadi Flag Emerald lah, macam-macam benda berlaku. Sial betul. Betul lah tu. Tapi Akainu kata I don't care. Where they try to hit us, we will strike back. Dalam banyak Emerald aku percayakan Akainu in term of strength lah sebenarnya. Strength lah. Ya. Okay, tolak langgap semua tu. Habis dah discussion untuk dua benda utama dalam chapter ni. Macam mana Dam? Macam ni lah, Sabo lah Sabo apa, Sabo ni macam mana nak cakap lah. Saya harap apa benda yang saya cakap tadi tu jadi betul lah. Apa yang saya cakap tadi tu, which is teori yang saya rasa betul lah. Dia yang bawa lari Vivi lah. Takkan tiba-tiba Vivi tu hilang. And saya nak tengok Straw Hat Pirate berjumpa dengan Revolutionary Army sekali go lawan dengan Admiral semua lah. Mungkin Vivi pun join. Okay. Sebab kita tahu Vivi is unofficial crew member kan. Sebab kalau tengok dalam One Piece punya YouTube channel, dekat dia punya banner ada gambar Vivi sekali tau dalam Straw Hat Pirate. Oh, ya ke? So adalah key point sikit tu. Dan Oda pun pernah cakap dekat Jump Festa 2019. Dia cakap apa yang akan terjadi kepada Sabo, Hancock, Vivi. Yes. So dalam tu juga kot dia kata Shanks will make his move. Ya. Ni sekarang dah jadi dah lah. Yes. So benda tu kita akan borak dekat channel Adam. Itu saja guys daripada kita orang untuk part 1. Jumpa dekat channel Adam ID Studio. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye.